Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada hari ini kita akan menyambung pembelajaran kita dalam tajuk hadis tingkatan 4, tajuk dosa-dosa besar. Dosa besar yang keempat ialah makan riba. Apakah yang dimaksudkan dengan makan riba? Makan riba bermaksud pertambahan bayaran dalam urusan pertukaran barang dan hutang piutang. Jadi ada 3 unsur. Yang pertama, pertambahan bayaran. Dalam soal apa? Dalam soal yang kedua, unsur yang kedua, dalam soal pertukaran barang ataupun hutang piutang. Ya. Contohnya apa? Contohnya hutang yang menetapkan faedah bayaran dengan peratusan tertentu. Baik. Contoh macam mana? Saya bagi hutang pada seseorang sebanyak RM1,000. Jadi, saya menetapkan pada orang tersebut, kamu kena bayar dengan saya 10% dalam tempoh sebulan. Katakan contoh, 10% sebanyak 100. Ya. Jadi, dalam tempoh sebulan, awak kena bayar pada saya RM1,100. Itu adalah riba. RM100 itu adalah riba. Baik. Apakah kesan riba? Yang pertama, mengakibatkan penindasan. Siapa yang kena tindas? Orang yang berhutang lah. Orang yang berhutang dia kena tindas dengan bayaran tambahan yang sepatutnya dia tak perlu bayar. Yang kedua, melumpuhkan ekonomi umat Islam. Yang disebabkan amalan riba tadi. Riba bukan ekonomi Islam, ya. Riba bukan amalan ekonomi Islam. Baik. Apakah dalil riba? Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah ayat 278, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah saki-baki riba yang masih ada pada orang yang berhutang itu, jika benar kamu orang yang beriman. Baik, itu dalil riba. Ya, kita tengok spektrum ilmu berkenaan riba. Baik, dalam ayat Al-Quran, ayat yang seterusnya Allah Subhanahu Wa Taala sambung, yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa illam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tazlimuna wa la tuzlamun. Surah Al-Baqarah juga ayat 279. Maksudnya, maka jika kamu tidak melakukan perintah meninggalkan riba itu, maka ketahuilah bahawa Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya akan memerangi kamu. Masya Allah. Allah berperang dengan Allah isytihar perang dengan orang yang terlibat dengan urusan riba. Dan jika kamu bertaubat, maka hak kamu ialah pokok asal harta kamu. Contoh tadi saya sebut RM1,000 tambahan RM100. Jadi RM1,100. Hak kita di mana? Hak kita RM1,000. Yang riba yang mana? Yang riba adalah RM100. Jadi kita ambil hak kita. Kita bagi pinjam pada orang RM1,000, maka kita ambil balik RM1,000. Kamu tidak berlaku zalim kepada sesiapa dan kamu juga tidak dizalimi oleh sesiapa.